Pause with the fans. Pause with the pause with the pause with the fans. Pause with the pause with the pause with the fans. Pause with the fans. Hai, salam sejahtera semua. Kami merupakan pelajar khusus DDP 20202, yaitu khusus keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Pada hari ini, kumpulan kami akan berkongsikan tentang tutorial pertolongan cemas. Namun, sebelum itu, kami ingin berkongsikan sedikit mengenai Occupational Safety and Health Act ataupun lebih dikenali sebagai OSHA. Dalam negara Malaysia, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994 adalah satu perundangan di Malaysia yang telah diwartakan pada 25 Februari 1994 oleh negara Malaysia. Prinsip akta ini adalah untuk membuat peruntukan selanjutnya untuk mendapatkan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang di tempat kerja. Untuk melindungi orang lain daripada risiko keselamatan, kesihatan berkaitan kegiatan orang-orang di tempat kerja, bagi menubuhkan Majlis Kebangsaan untuk pekerjaan, keselamatan dan kesihatan, serta untuk perkara yang berkaitan dengannya. Baiklah, ini anda telah mengetahui secara ringkas mengenai Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. Seterusnya, marilah kita saksikan video tutorial pertolongan cemas yang telah dilaksanakan oleh kumpulan kami. Insiden kecederaan bahagian kepala. Oh God, please no! 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 It was at this moment that he knew. He f***ed up. Cara merawat kecederaan bahagian kepala. Pertama sekali, periksa bahagian kepala yang tercedera. Setelah memeriksa luka, bersihkan bahagian kepala yang cedera. Setelah membersihkan luka, kita laksanakan proses membalut kepala yang tercedera. Proses pertama yang dilakukan untuk membuat balutan anduk kepala, yang pertama, lipatkan sedikit kain pada bahagian bawah anduk. Seterusnya, apabila selesai melipat kain anduk, letakkan pada atas dahi mangsa. Seterusnya, pastikan bucu atas kain anduk berada di belakang kepala mangsa. Ambil kedua-dua hujung kain anduk dan ikat dengan kemas. Pastikan ikatan diikat dengan kemas. Seterusnya, pegang kedua-dua hujung kain dan silang ke depan kepala, kemudian dibawa ke dahi dan diikat buku silat. Lipat kain lebihan di belakang dan di depan untuk kelihatan lebih kemas. Oke, siap. Thank you. Insiden kecederaan lutut. Aduh,
Perkara pertama yang perlu kita lakukan untuk pertolongan cemas ialah cotton dan juga antiseptik. Antiseptik berfungsi untuk membunuh kuman yang ada pada luka. Setelah anda mengikuti video ini, anda dapat kain anduh yang sudah dilipat. Setelah itu, kain anduh ini kita hendaklah letakkan pada luka yang ada pada pesakit. Kemudian kita balut luka tersebut seperti di dalam video. Apabila kita sudah balut, kita mestilah memastikan kain anduh tersebut itu tidak bergerak. Jadi kita harus mengikat kain anduh tersebut. Setelah anda melihat kain anduh tersebut sudah diikat dan kain anduh tersebut tidak bergerak, anda haruslah perkemaskan ia semula. Apabila anda perkemaskan ia semula, ia akan jadi seperti di dalam video ini. Kain anduh untuk lutut sudah siap. Insiden kecederaan tapak tangan. Mula-mula, kita bersihkan luka dengan menggunakan ubat cecair Clinor supaya luka tersebut tidak mudah dijangkiti kuman. Seterusnya, lipat hujung kain anduh sedikit seperti yang saya tunjukkan pada video ini. Lepas itu, kita letakkan tapak tangan mangsa di atas kain anduh. Pastikan pergelangan tangan mangsa selari dengan kain anduh. Kemudian, lipat bucu atas kain anduh ke tangan. Seterusnya, silangkan kedua hujung kain anduh ke bawah dan ikat kedua hujung kain anduh menggunakan ikatan buku sila. Akhir sekali, kemaskan lebihan kain anduh. Oke, lepas tu Nela tunjuk kamera. Lepas tu Acing tengok kamera, tunjuk thumbs up. Insiden kecederaan tangan. Oh no! Cara melakukan rawatan pertolongan. Kecederaan tangan. Untuk rawatan bagi mangsa yang tercedera pada bahagian tangan, baiklah langkahnya kita bukakan kain anduh ini dan pastikan bucu ini bersamaan dengan siku mangsa. Kemudian kita lilitkan kain anduh tersebut pada lengan mangsa yang tercedera. Kemudian tarik bucu yang di bawah ke atas dan pastikan tangan mangsa tidak bergerak. Kemudian kain tersebut diletakkan pada bahagian belakang dan diikat bersama dengan bucu lagi satu kain anduh. Pastikan ikatan adalah kemas.
Kemudian setelah memastikan ikatan adalah kemas, kita kemudian mengemaskan kain ando tersebut supaya tangan mangsa tidak bergerak dan selesa. Sekian. Peti pertolongan cemas. First aid kit. Apakah itu peti pertolongan cemas? Peti pertolongan cemas adalah koleksi bekalan dan peralatan yang digunakan untuk memberi rawatan perubatan. Peti pertolongan cemas wajib ada di setiap rumah-rumah, pejabat maupun sekolah. Apakah kepentingan peti pertolongan cemas? Kepentingannya adalah 1. Membantu menyelamatkan nyawa mangsa. 2. Mengelakkan mangsa dari kecederaan yang lebih teruk. 3. Membantu mengurangkan kesakitan atau kesengsaraan mangsa. Hai, jadi untuk peralatan pertama yang ada pada first aid kit adalah plasterol. Plasterol ini digunakan untuk menampal luka pada mana-mana bahagian badan. Kemudian kita juga ada Cold Plus. Cold Plus ini berfungsi sama seperti plasterol, cuma ia lebih besar dan tidak perlu digunting. Kemudian kita ada minyak cap angin. Minyak ini digunakan untuk melegakan gatal-gatal ataupun melegakan sakit sendi mangsa. Seterusnya, peralatan yang berada di dalam first aid kits adalah kain ando. Fungsi kain ando adalah untuk menyokong dan juga membalut bahagian-bahagian tangan ataupun kaki, lutut dan kepala yang cedera. Kemudian kita juga ada paracetamol. Fungsi paracetamol seperti yang kita semua sedia maklum adalah untuk melegakan sakit ataupun sakit kepala. Seterusnya kita ada pin. Fungsi pin adalah untuk memastikan bandage tidak bergerak. Akhir sekali kita ada gunting. Ianya berfungsi untuk memotong kain lebihan ataupun bandage. Hai. Oke, peralatan yang terdapat pada first aid kit adalah bandage. Bandage ini digunakan untuk membalut luka kecil pada bahagian badan. Kemudian kita juga ada lint dressing. Lint dressing ini digunakan untuk membalut ikatan luka bagi mengelakkan ikatan luka terbuka ataupun mengelakkan ikatan tersebut dikotori. Seterusnya, kita juga ada wound dressing. Wound dressing ini digunakan untuk membalut luka dan mengelakkan luka daripada dijangkiti kuman. Hai semua, seterusnya ini adalah linol. Linol ini berfungsi untuk digunakan sebagai pencuci luka bagi mengelakkan luka daripada dijangkiti kuman. Kemudian kita ada antiseptik. Antiseptik ini juga digunakan untuk membersihkan luka dan mengelakkan jangkitan kuman. Seterusnya kita ada cotton wool. Cotton wool ini digunakan untuk mencuci luka dan memudahkan kita untuk mengelakkan tangan daripada terkena pada luka. Akhir sekali, penyepit ini juga digunakan untuk mengambil kapas dan mencuci luka supaya jari tidak terkena pada luka bagi mengelakkan jangkitan.